Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balkish binti Azman. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan kebersamaan LMS dan pemikiran kreatif. Jadi dalam tajuk ni kita nak tahu apa kaitannya LMS dalam pemikiran kreatif. Kita nak tahu fungsi dan manfaatnya LMS itu sendiri. Okey, kita pergi pada subtopik yang pertama iaitu definisi. Okey, definisi LMS. LMS ni dalam bahasa Inggerisnya ialah Learning Management System ataupun dalam bahasa Melayu ni ialah sistem pengurusan pembelajaran. Okey, LMS ni adalah satu aplikasi yang mana kita memudahkan pekerjaan kita, terutama dalam sistem pendidikan lah. Contohnya, saya sebagai seorang pelajar, saya nak dapat tugasan daripada lecturer saya hanya melalui di atas talian saja, tak perlu untuk bersemuka. Jadi telah mudahkan pekerjaan kita. Jadi apa kaitannya LMS dan pemain kreatif ni? Jadi pemain kreatif ni dia berkaitan dengan LMS sebab LMS ni satu penciptaan yang kreatif. Sebab dia telah memudahkan pekerjaan manusia. Jadi itulah kaitannya tubuh kreatif dengan LMS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Hanisa binti Muhammad Aliha. Saya akan membentangkan tentang fungsi-fungsi LMS. Seperti yang semua tahu, LMS banyak fungsi. Di antaranya, pelajar-pelajar dapat memuat turun nota-nota, dan pelajar juga boleh merujuk nota-nota yang diberikan oleh pensyarah. LMS juga berfungsi untuk menyimpan data, dan data tidak mudah hilang. Kalau kita nak ulang kaji subjek, itu pun mudah untuk cari nota-nota dalam LMS. Seterusnya, LMS berfungsi memudahkan pensyarah membuat kelas walaupun tidak dapat bersemuka, dan juga LMS juga dapat tahu pelajar mengakses LMS. Contohnya kalau pensyarah nak buat kelas melalui LMS, kalau pelajar tak masuk, pensyarah boleh tahu. Tapi pensyarah perlu tetapkanlah jadual untuk kita login LMS tu. Kat situ pensyarah boleh tahu kita join tak kelas tu. Macam tu. Okey, seterusnya, dia dapat memudahkan pelajar untuk menghantar tugasan secara atas talian. Sedikit sebanyak dapat mengurangkan daripada tercicir. Sebelum ni tugasan kita melalui atas kertas kan, mudah tercicir, selalu dalam box je. Tapi kalau dalam LMS, kita hanya upload dokumen je dan terus sampai kat pensyarah. Dan pensyarah pun boleh membuka bila-bila masa. Kalau sebelum ni melalui kertas, kita selalu hantar, mudah tercicir dan akan macam banyak lah benda tu kan, bertimbun-timbun, nak guna belik-belik. Tapi kalau melalui atas talian ni, hanya buka kat laptop dan scroll-scroll je dah boleh tengok semua. Ini sikit sebanyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Amirah binti Darus, nombor matrik I19203940. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan saya iaitu keberkesanan LMS dan pemikiran kreatif, dan saya akan menyambung pembentangan saya iaitu mengenai kebaikan LMS dan pemikiran kreatif. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi ini, penggunaan sistem pembelajaran atas talian iaitu LMS sangat memberi kebaikan dan keberkesanan dalam pembelajaran dan pengajaran pelajar. Ia terdapat banyak kebaikan yang disampaikan melalui pembelajaran atas talian. Antara kebaikannya ialah melalui sistem LMS, pelajar boleh belajar menggunakan LMS boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa melalui rangkaian internet. Hal ini membolehkan pelajar mengatur sendiri masa mereka yang dengan lebih efektif, dan hal ini mewujudkan pemikiran kreatif bagi pelajar dalam mengatur waktu bagi mereka untuk menimba ilmu dengan lebih teratur. Seterusnya, dalam
dengan menggunakan LMS juga, pelajar dapat meneroka maklumat baru tanpa batasan. Hal ini kerana di dalam portal LMS terdapat beberapa forum-forum yang terkini yang telah dikemaskini oleh pensyarah-pensyarah dalam dan nota-nota yang diberikan oleh pensyarah di dalam portal tersebut. Hal ini membolehkan pelajar untuk menggunakan sumber rujukan lain selain daripada buku daripada portal LMS tersebut. Seterusnya, pelajar juga dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung tentang berbincang tentang masalah yang mereka hadapi semasa sesi pembelajaran berlangsung. Hal ini kerana terdapat forum di dalam portal LMS dan pelajar boleh menyatakan ketidakfahaman mereka ataupun pertanyaan mereka kepada pensyarah semasa sesi pembelajaran berlangsung ataupun di luar waktu sesi pembelajaran. Selain itu, pelajar juga boleh berkomunikasi secara langsung dengan pensyarah melalui aplikasi lain seperti WhatsApp ataupun email untuk menghantar tugasan mereka. Seterusnya, sistem pembelajaran LMS juga memberi pelbagai kemudahan kepada pensyarah, pelajar dan juga pengguna portal LMS tersebut. Hal ini kerana dalam portal LMS, ia dapat mengakses secara automatik kehadiran pelajar semasa memasuki website tersebut. Hal ini dapat memudahkan pensyarah untuk mengetahui kehadiran pelajar yang memasuki kelas waktu tersebut, dan ia memudahkan pensyarah dan pelajar supaya tidak perlu mengisi senarai kehadiran pada waktu sesi pembelajaran sedang berlangsung. Akhir sekali, pelajar dapat merancang pembelajaran dengan lebih teratur. Hal ini kerana dengan adanya aplikasi daripada LMS, pelajar juga boleh mencari alternatif yang lain, kekreatifan mereka untuk belajar selain daripada menggunakan portal LMS, ataupun mereka juga boleh menggunakan aplikasi lain seperti Zoom, Webex and Skype dan sebagainya untuk berinteraksi secara langsung bersama pensyarah dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, mengenai masalah dan cara mencapai keberkesanan di LMS. Seperti yang kita ketahui, LMS juga memberi banyak kebaikan dan sebaliknya. Hal ini kerana bagi mereka yang baru mencuba untuk menggunakan sistem rangkaian pembelajaran atas talian iaitu LMS, ia agak menyukarkan bagi mereka. Antara cara untuk mencapai keberkesanan adalah pihak Kementerian Pembelajaran ataupun pihak atasan perlulah mewajibkan dan mewujudkan seluruh institusi pengajian tinggi untuk mewujudkan rangkaian LMS dalam setiap portal universiti masing-masing. Hal ini dapat memudahkan dan mengesan akademik pelajar masing-masing. Ia memudahkan bagi institusi tersebut untuk mengetahui maklumat terkini mengenai pelajar. Seterusnya, kementerian juga boleh, kementerian ataupun pihak telekomunikasi boleh juga memberi bantuan kepada pelajar melalui bantuan kewangan dalam melanggan internet. Seperti contohnya yang sedia ada sekini, pihak telekomunikasi dan kementerian bekerjasama dalam memberi 1 GB data percuma kepada seluruh pengguna telekomunikasi untuk memudahkan mereka mengakses internet untuk tujuan bekerja dari rumah.
hal ini memudahkan bagi semua pihak dan dengan adanya pemikiran kreatif daripada orang atas ini, ia memudahkan bagi semua rakyatnya dan sikap kreatif yang ditunjukkan itu sangat berguna untuk masa sekarang. Seterusnya, pensyarah juga perlu memastikan pelajar memberi tumpuan sepenuhnya dalam sesi pembelajaran yang sedang berlangsung dalam atas talian. Seperti contohnya semasa sesi pembentangan berjalan di aplikasi Zoom, pensyarah harus memastikan semua pelajar memaparkan wajah mereka di dalam aplikasi tersebut bagi memastikan adakah pelajar tersebut memberi tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembelajaran sedang berjalan. Selain itu, pelajar juga perlulah membuat ulang kaji sebelum sesi pembelajaran berjalan. Hal ini kerana pembelajaran atas talian yang menggunakan pengiraan adalah sedikit sukar bagi mereka. Jadi pelajar haruslah membuat ulang kaji terlebih dahulu bagi memudahkan kefahaman mereka semasa sesi pembelajaran atas talian berlangsung. Akhir sekali, pensyarah juga boleh menyediakan sesi soal jawab bagi pelajar untuk mengutarakan ketidakfahaman mereka semasa sesi pembentangan yang dijalankan, dan ini kerana sewaktu sesi pembentangan berjalan, mungkin segelintir pelajar agak malu untuk bertanya ataupun agak tidak tahu untuk disoal apa yang mereka hendak soal. Jadi pensyarah juga boleh menyediakan satu ruang untuk pelajar untuk mengatakan apa yang mereka tidak faham semasa sesi pembelajaran berlangsung. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, LMS adalah salah satu medium yang digunakan oleh para pelajar dan juga pensyarah bagi memudahkan sistem pembelajaran dijalankan. Ini kerana LMS mempunyai banyak fungsi dan ianya amat berguna kepada pengguna-pengguna LMS tersebut. Dan ia juga memberi kemudahan kepada pelajar dan juga pensyarah. Antara fungsi LMS ialah dapat memuat turun nota-nota subjek dan membuat rujukan ketika melakukan tugasan. LMS dapat membantu pelajar melakukan tugasan secara sistematik dan teratur. Dengan ini, LMS mempunyai banyak kebaikannya. Antara kebaikan LMS ialah para pelajar dapat mempelajari sesuatu perkara pada bila-bila masa sahaja, menerokai dan berinteraksi serta berkomunikasi bersama pensyarah tanpa mengira masa. Kebaikan tersebut dapat meringankan bebanan kepada pelajar dan juga pensyarah, namun ia juga mempunyai banyak masalah yang berlaku ketika pelajar menggunakan LMS. Ada beberapa cara yang boleh dilaksanakan bagi membantu menghalang kesukaran ketika dihadapi oleh pelajar dan juga pensyarah semasa menggunakan LMS.